Isu kecelaruan personaliti yang membabitkan kemurungan dan juga kebimbangan yang melampau semakin mengancam di kalangan individu yang berada di negara maju mahupun di negara yang membangun, dan Malaysia antara yang tidak terkecuali. Narsistik merupakan kecelaruan personaliti dan ianya dikatakan memerlukan perhatian yang melampau dan kurangnya empati kepada individu dengan cara yang tidak seharusnya berlaku, iaitu memperlekehkan mereka dengan tanpa ada rasa bersalah ataupun dengan begitu penuh sekali perasaan yang tiada empatinya. Dan hari ini kita nak membincangkan sesuatu topik yang menarik pastinya dalam Wanita Wanita bersama saya Nurul Hidayah Umul, memperkatakan mengenai narsistik, kenali dan ubati. Dan saya tidak keseorangan di studio hari ini. Bersama saya adalah merupakan pensyarah kanan Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan UM, iaitu Dr. Ahmad Syamsuri bin Muhammad ataupun lebih mesra sebagai Dr. Sam. Okey doktor, kita dah berkata mengenai narsistik. Ianya merupakan kecelaruan personaliti individu dan ianya saya kirakan antara perkataan yang barulah. Sebelum ni kita jarang sekali mendengar mengenai narsistik, dan mungkin doktor boleh terangkan lebih lanjut apakah itu narsistik sebenarnya. Okey, terima kasih Nurul. Jadi bila berkata tentang narsistik ni, ianya merupakan salah satu daripada 10 kecelaruan personality yang ada dalam Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorder, edisi ke-5 ataupun DSM-5. Seperti yang Nurul katakan tadi, narsistik ni biasanya kurang empati, terlalu merasakan dirinya hebat, ataupun secara ringkasnya kita katakan ada 4 jenis narsistik. Vulnerable narcissistic, cerebral narcissistic, somatic narcissistic, dan spiritual narcissistic. Okay. Jadi detailnya kalau macam vulnerable ni, dia merasakan yang apa yang dia alami ni terlalu teruk dan orang perlu bagi perhatian kepada dia. Okay. Macam cerebral ni, dia rasa diri dia terlalu pandai, orang lain semua salah. Okay. Dan somatic ni dia lebih kepada fizikal dia lah. Oh, saya cantik, badan saya sado. Okay. Dan spiritual dia rasakan, oh saya ni betul, saya ni religious, saya ahli syurga, orang lain semua masuk neraka. Okey. Ini maksudnya simptom overthinking ke bagaimana doktor? Perkara yang melampau lah. Merasakan diri dia terlalu pandai, terlalu cantik, terlalu hebat, ataupun terlalu tidak mendapat perhatian dan sebagainya. Maksudnya tak ada yang sederhana lah. Semua tak ada yang sederhana. Terlalu. Okey, doktor. Jadi dia tak wasatiyah lah sebenarnya. Okey doktor, kita nak tahu juga, narsistik ni merupakan masalah personality dan adakah ianya dialami secara genetik ataupun terjadi akibat daripada persekitaran individu itu sendiri? Bagaimana doktor? Okey, kalau dikira memang punca narsistik ni tak banyak kajian yang dibuat lah. Tapi dari sudut biologinya ada kajian yang menyatakan bahawa ada berlaku sedikit kecacatan genetik di bahagian otak kiri yang mengurangkan rasa empati, rasa belas kasihan dan rasa kognitif seseorang tersebut. Okey, tapi ianya sebenarnya kalau kita tengok faktor-faktor persekitaran, faktor psikologi ni banyak memainkan peranan penting lah. Contohnya pengalaman masa kecil. Okey, ibu bapa yang terlalu memanjakan anaknya, ataupun ibu bapa yang terlalu demanding, yang terlalu mendesak, terlalu inginkan kesempurnaan, terlalu inginkan kecemerlangan. Okey, selain daripada itu faktor-faktor budaya yang kolektivisme ni kan. Kita tengok, oh anak orang sebelah dapat 8A, you mesti dapat 9A. Anak orang sebelah dah beli kereta baru, awak mesti beli kereta yang lagi mahal. Jadi itu diajar daripada kecil. Dan ianya akan memberi kesan psikologi yang menjadikan seorang itu, oh saya perlu jadi hebat daripada orang lain. Itu dia ya, narsistik ini kadang-kadang disebabkan sekeliling kita menjadi trigger, orang kata punca untuk menjadikan seseorang individu itu mengalami narsistik doktor ya. Okey doktor, kita nak tahu juga kebelakangan ini narsistik kerap dikaitkan dengan negara maju, individu negara maju dan juga negara bangun. Seperti yang kita ketahui, zaman sekarang adalah zaman sains dan teknologi, iaitu segalanya di hujung jari, media sosial juga. Adakah kerap juga dijadikan sebagai punca berlakunya
narsistik ini dan sejauh manakah kebenaran mengenai ini, doktor? Okey, kalau kita nak katakan tentang media sosial, mungkin orang yang mengalami narsistik ni dia menggunakan media sosial untuk menunjukkan kehebatan dirinya, menggunakan media sosial untuk mendapatkan perhatian, mendapatkan pujian. Kalau tak ada pujian, macam tak lengkap hidup dia hari-hari. Jadi hari ini mesti saya upload Macam tak status, makan, ya? macam tak makan, tak kenyang. Okey. Jadi saya mesti upload status yang boleh menyebabkan saya dapat pujian ataupun boleh menyebabkan saya dapat perhatian. Jadi bila dia dah upload status, dapat pujian, dapat perhatian, jadi dia telah mencapai keinginan yang dihajatkan itulah. Okey. Saya dapat simpulkan, ya, kita baru membuka mengenai kisah narsistik ini, kenali dan ubati, dan banyak sebenarnya persoalan yang hendak kita kupaskan. Selepas ini kita akan berhenti rehat seketika dan teruskan setia bersama Wanita Oh Wanita. Narsistik, kenali dan ubati. Kalau tadi sebelum kita berhenti rehat seketika bersama dengan Dr. Sam, ya, kita dah mengupas mengenai kesan media sosial terhadap narsistik ini. Dan sekarang, doktor, kita nak tahu juga mengenai karakter dan ciri-ciri individu itu mengalami narsistik. Bagaimana, doktor? Kalau saya katakan tadi pada awalnya, dia ada 4 jenis narsistik. Yang seperti vulnerable narsistik ni, dia merasakan yang dirinya terlalu teruk. Jadi bila dia rasa teruk, orang perlu bagi perhatian kepada dia. Segala perhatian perlu ditumpukan kepada dia. Ini mungkin disebabkan dia terlalu dimanjakan pada waktu kecil lah. Dan yang kedua tadi, cerebral narsistik, merasakan dirinya terlalu pandai. Okey, saya saja yang betul, orang perlu terima pendapat saya, apa yang saya cakap orang semua kena dengar, orang lain semua salah. Okey, dan tadi ketiga tu somatik narsistik, yang berkaitan dengan fizikal lah. Fizikal saya cantik, orang lain semua buruk, saya je yang lawa. Saya sado, orang lain semua lembik-lembik. Okey, yang keempat tadi yang saya kata spiritual, saya alim. Saya yang alim. Doktor, saya ahli juga. Macam doktor dah kata tadi kan, ada perasaan seperti itu. Saya rasa dekat luar sana semua orang ada mengalami rasa sedemikian terhadap diri mereka. Tetapi adakah mereka ini juga narsistik ataupun dikatakan agak normal sebenarnya? Tahap keseriusan perasaan tersebutlah. Sebab untuk menyatakan seorang tu narsis ataupun tidak, kita kena guna yang Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder tadi. Jadi bila datang jumpa psikologis, kita akan assess menggunakan DSM versi ataupun edisi kelima untuk menyatakan seorang tu narsis ataupun tidak. Okey, maknanya bukan mudah untuk mendiagnos ataupun mengenal pasti seorang itu narsistik ataupun tidak, ya, betul. Okey, dan sekiranya narsis ini tidak dibendung, doktor, apakah kesannya yang bakal berlaku dan mungkinkah ianya akan mengakibatkan penyakit mental lain ataupun bagaimana? Yang pertamanya, orang yang mempunyai narcissistic personality ni biasanya dia akan menghadapi kesukaran dalam membina hubungan dalam keluarga, hubungan dengan rakan-rakan, hubungan dengan rakan sekerja dan sebagainya. Ialah dia rasakan dia saja yang betul, okey, dia kurang empati, jadi ianya akan mengakibatkan hubungan dengan rakan-rakan yang mungkin dia tak dapat maintain hubungan yang baik dengan orang lain. Okey, dan selain daripada itu, mereka kurang empati, susah nak faham orang. Dia tidak ingin untuk melihat sesuatu perkara daripada perspektif orang lain. Perkara itu hanya dilihat daripada perspektif dia sahaja. Dan seperti yang Nurul tanyakan tadi, adakah ianya boleh membawa kepada kecelaruan mental? Ya. Sebab ialah isu-isu hubungan, okey, bila dia ada isu di tempat kerja, ada isu dalam keluarga, dia akan menyebabkan tekanan, okey, dan tekanan akhirnya boleh membawa kepada kemurungan kalau tidak ditangani dengan baik. Itu dia, doktor. Sebenarnya kita nak tahu juga siapakah yang cenderung untuk mengalami narsistik ini dan golongan mana yang kerap kali dilaporkan mengalaminya. Kalau pada kajian di luar negara lah, di Malaysia saya masih belum jumpa satu kajian akademik yang membuat tentang golongan mana yang lebih terdedah kepada narcissistic personality disorder ni.
kalau di US misalnya, golongan lelaki lebih cenderung untuk mengalami narsistik, terutamanya cerebral, somatic dan spiritual narsistik. Okey, perempuan pula dia lebih kepada vulnerable narsistik. Sebab kalau kita tengok lelaki ni, dia cenderung untuk menjadi dominan kan. Saya ketua, saya saja yang betul. Okey, saya adalah leader, orang perlu ikut saya. Jadi kebanyakannya adalah dalam kalangan lelaki. Dan perempuan ni lebih yang bersifat vulnerable lah. Okey, orang lain semua tak faham saya adalah yang paling teruk. Tapi bila lelaki yang narsistik, terutamanya kalau dia ada keluarga, ia akan memberi kesan kepada wanita. Jadi kalau dalam perhubungan, kalau contohnya suaminya narsis, okey, jadi isterinya akan menghadapi kesukaran untuk menjalani kehidupan seharian lah. Mungkin di situ wujudnya kesukaran untuk berkomunikasi dalam perhubungan, doktor ya? Ya. Itu dia. Barulah saya tahu sebenarnya narsistik ini kebanyakannya didominasi oleh jantina lelaki. Ingatkan wanita. Sebab kadang-kadang wanita ni suka dipuji nak cantik kan. Kadang-kadang melibatkan emosi. Dan doktor, mungkin doktor boleh kongsikan mengenai kesan dan bahaya narsistik ini kepada individu sekeliling mereka dan terhadap pesakit itu sendiri juga. Bagaimana? Okey, seperti yang saya katakan tadi, orang yang narsis ni dia tak boleh mengekalkan hubungan. Okey, dia tak boleh mengekalkan hubungan, dia kurang memahami orang lain, kurang empati, terlalu fokus kepada diri sendiri. Spotlight mesti fokus pada diri dia, kamera mesti fokus pada diri dia. Okey, jadi kalau tak fokus nanti dia marah. Ataupun dia cari idea bagaimana nak mendapat perhatian untuk dapat perhatian. Okey, jadi itu akan menyebabkan banyak-banyak masalah lah kan. Kita tahu lah kan, bila orang nak perhatian ni, dia akan lakukan perkara-perkara, mungkin perkara baik ataupun perkara kurang baik supaya orang boleh tengok dia. Okay? Dan seperti yang kata tadi, bila dia ada isu-isu yang macam ni, kalau tidak ditangani, dia boleh membawa kepada isu kesihatan mental. Kesihatan mental, tekanan dan kemurungan tadi. Itu terhadap individu itu sendiri. Betul. Dan kita akan berhenti rehat sekali lagi. Sebenarnya topik ini yang akan kita kupaskan, narsistik, kenali dan ubati, adalah topik yang begitu menarik sekali dan mungkin ianya berlaku dalam kehidupan kita tanpa kita sedari. Untuk mendapatkan laporan lebih lanjut ataupun jawapan lebih lanjut mengenai diskusi ini, kita akan berhenti rehat seketika dan kembali selepas ini. Teruskan setia bersama Wanita Wanita. Okey, kalau tadi kita sebelum berhenti rehat seketika bersama dengan Dr. Sam membincangkan mengenai narsistik, kenali dan ubati. Dr. Sam dah kupaskan mengenai kesan narsistik terhadap individu itu sendiri. Dan sekarang kita nak tahu juga, Dr. Sam, mengenai narsistik ini kesan terhadap masyarakat ataupun pasangannya bagaimana? Okey, jika seseorang pasangan yang mempunyai pasangannya yang narsistik, jadi dia mungkin struggle lah dalam untuk mengekalkan hubungan. Jadi komunikasi yang tidak berkesan, selalu terpaksa makan hati, terpaksa mengalah sebab orang narsistik ni rasa dia betul. Jadi pasangannya kalau untuk mengelakkan perbalahan, biasanya dia akan mengalah lah. Tapi kalau dia tak mengalah, nanti dia akan berlaku perlawanan, pertengkaran. Jadi akan memberi kesan kepada hubungan dalam keluarga. Kalau di tempat kerja juga, orang lain buat kerja semua salah, tapi buat saya kerja semua betul. Jadi ianya akan memberi kesan dalam hubungan di tempat kerja, memberi kesan kepada produktiviti sesebuah organisasi. Dan dalam masyarakat pula, kalau kita tengok, kalau orang yang narsistik ni dalam masyarakat, biasanya isu hentam-menghentam, condemn orang ni menyebabkan perbalahan lah. Kalau kita tengok di media sosial kan, komen itu, komen ini, bila melontarkan komen di media sosial tu, seperti tak ada perasaan. Seperti tengok orang yang beri komen tu pun tak ada perasaan, dan dia tak rasa ke orang yang dikomen itu akan terasa dan sebagainya. Jadi keharmonian dalam masyarakat tu tak ada lah. Jadi bila tak ada keharmonian, tak ada kasih sayang, kehidupan kita ni
mungkin akan jadi tak seronok lah. Ya, banyak negative vibes daripada positive vibes yang dikutip di situ, Doktor. Itulah dia. Kadang-kadang yang upload pun kita satu juga, Doktor. Sepatutnya uploadlah perkara yang baik-baik untuk orang di luar sana, untuk memperkatakan kebaikan daripada meletak sesuatu benda yang boleh dijadikan sebagai satu isu untuk dikecam. Itu perlu dielak sama sekali, Doktor juga. Okey, Doktor. Sekarang ni bagaimana sekiranya kita menyedari adanya individu rapat di sekitar kita ataupun ahli keluarga ataupun pasangan kita mengalami narsistik ini? Bagaimanakah caranya untuk kita menarik mereka untuk kembali kepada sesuatu kenyataan yang sepatutnya yang ketika ini? Maksudnya bagaimanakah kita nak merawat mereka ini? Saya yakinlah selagi seseorang itu bergelar manusia kan, dia akan ada orang yang dia sayang. Betul. Orang yang dia hormat. Okey, jadi tidak terkecuali juga dengan orang yang narsistik ni lah. Jadi kalau ada ahli keluarga yang anda rasa mempunyai ciri-ciri narcissistic personality ni, kita boleh bertindak sebagai cermin lah. Okay? Sebab mereka ni tak sedar. Okay? Jadi kita yang perlu menyedarkan mereka dengan memberi teguran ataupun memberi celik akal kepada mereka. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mereka menyebabkan pelbagai masalah. Sebelum pergi ke psikologis, kepada kaunselor ataupun kepada psikiatris, ahli keluarga perlu memainkan peranan lah. Okey. Itu dia, ahli keluarga perlu memainkan peranan. Okey, Doktor. Tapi di awal rancangan tadi Doktor memperkatakan narsistik ini kebanyakannya dialami negara barat kurang kerana mungkin disebabkan mereka lebih terbuka untuk berkata-kata. Dan adakah narsistik ini kebanyakannya mendominasi rakyat atau di negara-negara Asia disebabkan persekitaran kita sebenarnya yang lebih kepada nak menjaga hati? Sekiranya kita melihat individu ada bersikap sedemikian, kita agak keberatan untuk meluahkan ataupun untuk menasihati disebabkan budaya kita adalah budaya Asia yang lebih kepada beradab, bersopan santun, membuatkan narsistik ini menjadi lebih dominan terhadap individu itu sendiri. Mungkin juga faktornya sebab kita ni takutlah nak tegur, nanti dia terasa. Jadi tak apalah, jangan kacaulah tepi kain orang. Tapi kadang-kadang menjaga tepi kain tu baik juga supaya terutamanya ahli keluarga kita lah yang mempunyai masalah narsistik ni tidak pergi lebih jauh. Okey, sebab kalau dia pergi lebih jauh, dia kena sampai satu tahap yang orang tak boleh tegur, tapi dia sendiri rasa struggle dengan tingkah laku dia, struggle dengan hubungan dia, sampai daripada situ mungkin dia baru sedar. Jadi susahlah nak memperbaiki hubungan, memperbaiki kemudaratan yang telah berlaku. Okey, Doktor, tadi Doktor dah kongsikan iaitu narsistik kebanyakannya dialami oleh jantina lelaki. Tapi daripada sektor pekerjaan pula kita nak tahu juga, Doktor, daripada narsistik ini mendominasi mereka yang bekerja di sektor mana? Kadang-kadang adakah pekerjaan juga menjadi punca berlakunya personality narsistik ini sendiri? Kalau nak dikatakan sektor pun, saya belum jumpa satu kajian empirikal yang menyatakan sektor ini boleh menjadikan seseorang itu narsistik. Okay, tapi kalau kita tengok daripada punca-punca narsistik adalah competitiveness ataupun persaingan. Macam tadi yang pada peringkat awal kita kata ibu bapa yang terlalu demanding boleh menyebabkan narsistik. Mungkin juga majikan ataupun suasana pekerjaan yang perlu bersaing, Doktor? Yang perlu bersaing menyebabkan orang menjadi saya perlu menang, saya perlu tunjuk apa yang saya buat. Itu mungkin menjadi faktor kepada seseorang itu menjadi ada ciri narsistik. Itu dia antaranya narsistik kenali dan ubati, dan ianya merupakan gangguan personaliti yang boleh dirawat sebenarnya. Dan terima kasih diucapkan kepada Dr. Ahmad Syamsuri Muhammad, merupakan pensyarah kanan Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan UM, atas perkongsian topik yang begitu menarik sebenarnya, iaitu narsistik kenali dan ubati. Mungkin kita tak sedar ada di kalangan kita ataupun kita sendiri yang mengalaminya. Kalau dah sedar, ianya masih lagi boleh dirawat, elakkan daripada menjadi lebih parah. Dan saya Nurul Daya Umul dalam Wanita Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.